Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Ya, jadi hari ini live saya akan menyentuh satu kenyataan daripada uh, bekas firma guaman yang pernah dilantik oleh Najib untuk mempertahankannya, iaitu pemilik firma guaman tersebut, iaitu Zaid Ibrahim. Dan saya akan mengulas kenyataan dia yang mengejutkan saya, kerana ini boleh keluar daripada seorang peguam. Jadi menurut FMT, portal Free Malaysia Today, bekas Menteri Undang-Undang Zaid Ibrahim mendakwa rakyat berada dalam persekitaran ketakutan, dibayangi risiko tindakan pihak berkuasa jika membuat kenyataan membela Najib Razak. Okey, itu kenyataan dia. Jadi apa yang Zaid beritahu, rakyat ketakutan jika mereka membela Najib Razak, akan ada risiko tindakan pihak berkuasa. Jadi sebab itu rakyat tidak membela Najib Razak, katanya. Apa bukti yang dia ada, apa analisa yang dia ada yang boleh menjurus kepada kesimpulan ini, tidak diberikan. Jadi hari ini saya akan berikan analisa saya mengapa saya mendapati, pada pendapat peribadi saya, tanpa prejudis, kenyataan ini merapu. Tapi saya baca lebih lanjut apa yang dikatakan Zahid. Kita berada dalam persekitaran ketakutan kerana ada pemimpin yang berselindung di belakang undang-undang untuk tujuan politik mereka. Jadi dia ni peguam, tetapi hujah dia adalah hujah politik, bukan hujah peguam dari sudut perundangan. Setiap ahli UMNO mesti berani dan bla bla bla. Okey. Hari ini ramai yang percaya institusi perundangan dan pendakwaan digunakan untuk menghapuskan musuh politik oleh mereka yang berkuasa. Ini satu kenyataan yang cukup bahaya oleh Zaid Ibrahim, yang dilafazkan apabila bercerita berkenaan dengan ketakutan rakyat membela Najib. Jadi Zaid Ibrahim bukan hanya pada pendapat saya merapu apabila berkata orang takut kerana dibayangi akan diambil tindakan undang-undang daripada pihak berkuasa jika membuat kenyataan membela Najib. Dia juga berkata ramai orang percaya institusi perundangan dan pendakwaan digunakan untuk menghapuskan musuh politik oleh mereka yang berkuasa. Dan dia menyifatkan pendakwaan Najib sebagai pendakwaan terpilih. Jadi saudara-saudari, pertama saya tidak perlu sentuh sama ada pendakwaan Najib terpilih ke tak terpilih. Satu dunia tahu 1MDB duit dicuri. FBI sudah buktikan secara terperinci di Mahkamah Amerika Syarikat pengaliran dana 4 juta lebih, bilion lebih, ke dalam akaun Najib dan anak tiri dia. Dan Najib telah melalui proses mahkamah melibatkan beribu-ribu dokumen, atau dokumentasi, 176 jilid penghakiman oleh 9 hakim setakat ini yang mendapatinya bersalah atas tuduhan menyeleweng dana, rasuah, salah guna kuasa dan sebagainya, termasuk pengubahan wang haram. Dan kita sudah lihat di peringkat Mahkamah Persekutuan, hakim telah menjelaskan sejelas-jelas mungkin mengapa penangguhan tidak diberikan kepada Najib apabila diminta oleh peguam dia, iaitu Hisham. Kerana dari sudut etika guaman memang jelas peguam seharusnya tahu apabila anda menerima kes atau arahan baru, anda perlu bersedia untuk menghadiri mahkamah. Dan peguam Najib seharusnya tahu tarikh-tarikh sudah ditetapkan. Jadi melanggar etika guaman jika meminta tukar peguam untuk meminta penangguhan. Mahkamah berhak untuk berpendapat bahawa tidak perlu ada penangguhan. Kemudian arahan Najib kepada peguam dia berubah-ubah
berubah-ubah. Anda boleh rujuk kepada YouTube Regi JC Ritaudin. Sesi saya bersama Muhammad Hanif Katri Abdullah berhubung dengan kes Najib, di mana perkara ni telah dijelaskan perubahan demi perubahan dalam arahan kepada Peguam. Peguam Najib diberi peluang demi peluang untuk membuat hujahan tambahan secara lisan atau bertulis, ya, untuk mempertahankan Najib. Tetapi berdasarkan arahan Najib, dia tidak mengambil peluang ini dan tidak ingin membuat hujahan tambahan. Maknanya mahkamah hanya berpaut kepada hujahan bertulis yang sudah difailkan di mahkamah, ya. Dan semuanya berjalan menurut prosedur mahkamah lazim. Tidak ada kecacatan. Dan hakim memberi peluang demi peluang demi peluang untuk penghujahan oleh Peguam Najib. Tapi dia pilih untuk tidak berhujah. Jadi akhirnya mahkamah memutuskan akan membuat keputusan pada satu tarikh yang ditetapkan, tetapi pada tarikh itu muncul pula Syafiq Abdullah. Jadi bila saya lihat proses mahkamah sedang diperkotak-katikkan oleh Najib. Ya. Jadi akhirnya pendakwa raya bangun. Dia tak puas hati. Ini bukan sarkas. Ya. Jadi akhirnya Syafiq pula minta penangguhan. Jadi percubaan demi percubaan dibuat untuk mendapatkan penangguhan, sedangkan tempoh masa percubaan-percubaan ini dibuat tidak digunakan oleh pasukan Najib untuk membuat penghujahan bagi membela Najib. Yang digunakan masa ni adalah untuk cuba mendapatkan penangguhan. Maknanya dah buang masa. Jadi persepsi ditimbulkan Najib sebenarnya tidak boleh membela diri dia, dah tahu tak boleh bela diri dia. Jadi digunakan helah untuk cuba mendapat penangguhan, tetapi mahkamah tidak layan. Jadi akhirnya mahkamah membuat keputusan. Tidak ada sebarang keadilan dari sudut kacamata perundangan, dari sudut etika guaman. Tidak ada sebarang ketidakadilan. Tetapi syarikat atau firma guaman yang mewakili Najib, peguam dia, keluar di umum selepas keputusan dibuat oleh setakat ni 9 hakim dan memberi kenyataan yang bersifat hasutan dan berkata ini pendakwaan terpilih. Jadi saya berharap pihak berkaitan membuat laporan polis terhadap Zaid Ibrahim supaya Zaid Ibrahim boleh dihadapkan ke mahkamah kerana menghina mahkamah, supaya dia boleh diberi peluang untuk menjelaskan apa maksud dia bila dia kata pendakwaan terpilih. Ya, jadi saya lihat Zaid sudah bertukar menjadi orang politik. Ya, dan sedang membantu mempolitikkan isu ni dalam UMNO. Dan dia beri kenyataan palsu. Dia kata rakyat ketakutan. Saya nak tanya Zaid Ibrahim, benar ke rakyat ketakutan? Saya rasa tidak ada sebarang halangan jika orang nak membela Najib, asalkan jangan hina mahkamah. Anda nak bela Najib, anda bela. Jadi orang buat petition untuk meminta agar Najib diampunkan. Ya, petition ni digerakkan oleh UMNO, oleh ini, oleh itu. Banyak, ramai yang buat petition. Cuba Zaid terangkan. UMNO ni kononnya ada 3 juta orang. Kalau dengar ucapan Ahmad Maslan hari itu, dia kata dengan megah, 70% orang UMNO ni dia sayang Najib. 70% daripada 3 juta ni 2 juta lebih. Mana perginya 2 juta lebih penyokong tegar kononnya Najib ni? Sedangkan petition yang digerakkan untuk meminta pengampunan Najib selepas 4 hari baru mencecah 8,200 tanda tangan. Sebaliknya, petition yang meminta mendesak Agong untuk tidak mengampunkan Najib tak sampai 24 jam mencecah 100,000 tanda tangan. Jadi saya nak tanya Zaid Ibrahim, kalau orang ketakutan seperti yang anda dakwa, jadi mereka tak payah buat kenyataan umum. Tapi takkan takut sampai nak tanda tangan petition untuk minta Najib diampunkan. Kat situ, itu maksud saya dah merapu. Sekurang-kurangnya bila saya bercerita, ia bersandar kepada satu fakta, iaitu kegagalan
petition pro Najib. Zaid Ibrahim bersandar pada apa? Retorika propaganda politik. Jadi sekali lagi, kenyataan ini cukup tidak bertanggungjawab. Jadi saya harap ada pihak yang akan membuat laporan polis, khususnya mungkin pihak-pihak yang berkaitan dengan Majlis Peguam. Buat laporan. This is very dangerous statements made by Zaid Ibrahim. Ya. Dia memberi, dia tak sebut Zahid, dia kata dia ada. Dia merujuk kepada siasatan polis terhadap Zahid dalam ucapan dia. Ya. Dan dia rujuk kepada Zaid untuk memperkatakan ada tindakan diambil kepada pihak yang membela Najib. Kalau saya mendengar ucapan Zahid, itu ucapan menghina mahkamah. Lebih kurang macam ucapan kenyataan hak ni. Mempertikaikan proses mahkamah dengan fakta palsu sebagai presiden parti dalam satu perhimpunan besar. Bagi saya itu cukup bahaya dan perlu disiasat. Dan Zaid Ibrahim perlu sedar bahawa apabila ada terlalu banyak laporan polis, ya, sebagai peguam, Zaid harus tahu memang sudah jadi tanggungjawab polis untuk siasat. Nama pun siasatan, ini bukan dakwaan. Jadi dari situ sahaja saya berpendapat Zaid Ibrahim ini tidak berniat baik atau berniat jahat. Jadi sekali lagi saya sarankan pihak-pihak berkaitan sebolehnya daripada Majlis Peguam membuat laporan polis terhadap Zaid Ibrahim agar Zaid Ibrahim boleh disiasat. So itu sahaja pencerahan saya hari ini. Jadi sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.